We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world. Kita sambung ke surat yang ke-70. Betul lah? Betul ya? Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang kelebihan berkahwin. Yaitu yang pertama sekali, kelebihan berkahwin ialah mendapat anak. Maka dengan sebab anak itu, kita ni beroleh syurga dan sebagainya dengan sebab kelebihan membela anak dan ataupun kematian anak-anak kecil. Baik. Dan tersebut di dalam khabar bahawa sesungguhnya sekalian kanak-kanak orang Islam itu semuanya berhimpun pada padang Muaqif, pada mahsyar, pada hari kiamat. Baik yang mati kecil, baik yang mati umur 10 tahun ke, janji dia belum cukup umur, mereka ini akan dikumpulkan satu tempat di padang Muaqif. Maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, bawa pergilah kamu wahai malaikat, budak-budak ni masuk dalam syurga. Yang mana budak-budak kecil yang belum cukup umur ni, kata Allah pada malaikat, bawa mereka ni masuk syurga. Maka berkatalah segala kanak-kanak itu oleh malaikat khazanah, marhaban bazra'il muslimin, dapatlah kesukaan dan keluasan dan segala kesenangan dengan segala anak-anak cucu bagi sekalian orang Islam. Malaikat kata, hai budak-budak, untunglah kamu semua ni, kamu tak payah semayang, kamu tak sempat puasa, kamu tak sempat buat haji, untung sungguhlah kamu ni. Masuklah kamu ni dalam syurga, ini adalah kesenangan kepada kamu. Masuklah orang kamu, tiada dihisabnya atas kamu. Maka berkata segala anak-anak itu, di mana segala bapa kami dan di mana mak kami? Bila malaikat suruh masuk syurga, mereka tak masuk syurga. Mereka tanya malaikat, mak kami mana? Pak kami mana? Maka berkata malaikat, bahawa sesungguhnya sekalian ibu bapa kamu, tiada boleh mereka itu macam kamu. Kerana bahawa sesungguhnya atas bapa itu, atas mak itu banyak dosa. Dan banyak orang duk tuntut daripada mereka. Maka mereka itu akan dihisab di atasnya. Kata malaikat, mak bapak kamu tak serupa dengan kamu. Mak bapak kamu ni banyak tuntutan. Hutang orang, ngumpat orang, memfitnah orang, mengata dekat orang, buat benda tak betul pada orang. Banyak nak dikira. Maka berkata anak-anak tadi, kami ni telah sabar. Mereka tu telah sabar bila kami mati. Mereka reda bila kami ni mati. Yakni kematian kami kerana mengharapkan pahala pada hari ini. Maka menjeritlah semuanya di atas pintu syurga, akan menjerit yang sangat. Maka berfirman Allah Ta'ala, padahalnya ia terlebih mengetahui siapa yang menjerit. Bila menjerit di sini maknanya menangis. Budak-budak ni menangis. Mak, pak. Allah tanya pada malaikat, siapa yang menangis? Allah tahu dah. Bukan Allah tak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tanya kepada malaikat, siapa menjerit? Jawab malaikat, hai Tuhanku, yang menjerit ini ialah segala anak orang Islam. Mereka berkata, kami tak nak masuk ke dalam syurga melainkan berserta dengan bapa-bapa kami dan segala ibu-ibu kami. Itu dia. Kami tak nak masuk melainkan mak pak kami masuk sekali. Melainkan pak kami masuk, mak kami masuk, baru kami nak masuk dalam syurga. Jawab budak-budak tadi. Maka Allah Ta'ala berfirman bagi mereka, ambillah oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa kamu dan ibu kamu, lalu masuklah kamu ke dalam syurga. Maka Allah kata pada budak-budak tadi, pergi cari bapa kamu, pergi cari mak kamu.
Budak-budak tadi pun masuk dalam orang ramai, cari bapak, cari mak, pimpin tangan mak bapak masuk dalam syurga. Manis tu bunyi hadis ni tuan-tuan. Seronok dengar hadis ni. Tapi tuan-tuan jangan lupa, bukan semua orang boleh dapat. Asal anak mati dapat syurga, tidak, ada syarat dia. Syarat dia ada dua, iaitu ketika anak tu mati, mak bapak tu sabar. Mula-mula sekali mak bapak sabar, dia tak mengamuk dan dia tak pergi saman sampai beratus juta, 110 juta saman, jabatan jatuh daripada kerajaan sampai DO dia saman. Kita punya buat baik kat mereka, aneh gerak-gerak sabarlah, ini ujian tu, aneh gerak-gerak 110 juta dia saman. Puas tuan-tuan. Siapa yang nak jabatan untuk, siapa yang nak orang mati, dia saman habis. Pengarah pelajaran dia zaman, semua dia saman. Kita baca dalam paper hari ni, tak apalah dia bukan Islam, tak apalah, saman pi lah. Tapi itu dia lah perangai puak-puak. Perangai mereka macam tu lah tuan-tuan. Saya dah kata dah pada tuan-tuan subuh tadi, siang tadi, manusia ni boleh dikenal dengan tulisan. Tulisan sengit, orang tu pun sengit. Tulisan dia bulat-bulat, orang tu pun bulat. Tulisan kurui, insya-Allah orang tu pun kurui. Tulisan berbelit-belit, boleh faham tak Haji? Mana faham-faham lah tuan. Tu dia tulisan pusin-pusin macam maruku. Jaga-jagalah tuan-tuan. Tengoklah sendiri. Sebab tu manusia boleh dinilai. Nilai pada tulisan. Tu tak kena kat kita. Kalau kena dengan kita dia buat. Manis depan sekejap. Dia pun bukan ada konsep redha. Sabar tak ada. Tu kalau boleh dengan cikgu tu boleh pun nak sama. Yang cikgu tu terjun dalam sungai, duk selamat budak-budak. Jaga terjun dalam sungai, selamat budak-budak. Yang mereka tak fikir budak-budak tu duk henjuk-henjuk atas titi tu. Tuan-tuan ingat jambatan kecil macam tu tak untung. Jambatan besar kalau tuan-tuan henjuk 100 orang, jatuh jambatan tu. Sistem tu, saya menyembang dengan satu engineer, dengan satu arkitek. Di Amerika jambatan lagi kukuh. Entah kaki, mak beranak sekali. Itu jabatan kukuh. Setakat jabatan gantung lagi lah tuan-tuan, nama pun gantung. Orang Islam dia mempunyai sifat sabar. Dan syarat yang kedua yang kena ada ialah reda. Dah takdir Tuhan nak kena, saya reda. Tak mau saman, tak payahlah, saya reda. Lagipun anak saya syurga. Tapi dia tak sempat tengok slip UPSR, tak apalah, saya tengok, saya reda. Jadi tak mau ambil tindakan apa-apa, saya reda. Tapi ni macam ada satu kecuaian yang berlaku, saya reda. Cuma jadi macam itu. Ini yang jahatnya reporter. Duk usik, duk acak, duk usik, duk asah. Mai pula ahli politik pula duk asah. Ini masalah dia. Kita sekarang ni semuanya ada kepentingan politik. Apa benda nak berlaku mesti politik. Cuba politik jangan campur. Masalah orang agama, biar orang agama selesaikan. Ini bila masalah agama, semua ahli politik nak bercakap. Agama ni, orang yang tak layak bercakap pun nak bercakap. Itu yang jadi huru-hara. Kenapa ahli politik tak nak cakap soal lain? Sekarang ni soal H1N1. Gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang ini, gelombang. Tak ada siapa pun ahli politik bagi komen. Tapi kalau orang agama, semua nak bagi komen. Semua nak jadi hero. Yang tak erti semayang pun nak jadi hero dalam bab agama. Cakap. Yang bertikai Islam pun nak jadi hero. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, kita duduk dalam satu negeri, dia ada peraturan. Kita nak mengajar di masjid, kita nak mengajar di surau. Kita duduk dalam sebuah negeri, dia ada peraturan. Hormatlah pada peraturan itu. Ahli politik pun tak terlepas daripada peraturan. Patutnya hang suruh orang ikut peraturan, bukan pitibai peraturan.
Tambah-tambah pula peraturan itu datangnya daripada tuanku misalnya. Lagi kena hormat. Tapi hari ini kita lihat politik dah mengatasi benda-benda ini. Sebab itu orang yang melanggar peraturan akan jadi sonok. Sebab akan ada orang yang akan defend mereka. Duduk menceroboh tanah. Tak apa, kita duduk dulu. Kalau orang nak halau, kalau orang nak ni, kita panggil ahli politik. Nampak? Politik akan jadi hero buat benteng. Akhirnya orang seronok. Bila polis pergi tembak penjenayah, orang politik, kami bantah. Kenapa ditembak? Tapi bila polis kena tembak, ada ahli politik defend polis kena tembak. Tapi penjenayah bila berpistol tembak, polis tembak mati 5 orang. Oh, heboh ahli politik jadi juara. Kita bertanya, kenapa perlu ditembak? Kenapa tembak mati? Pasal yang kena tembak tu bangsa mereka. Dan polis yang ditembak oleh penjenayah pula tak di-defend. Sebab apa? Sebab bangsa Melayu. Ini tuan-tuan yang berlaku pada kita. Dan kita bagi ruang kepada golongan politik-politik macam ini untuk bercakap. Yang rosak kita balik. Kita bagi ruang. Panggil mereka bercakap dalam pentah, atas pentah kita. Membenarkan mereka menggunakan ayat Quran pula bercakap. Lebih malang lagi panggil mereka bercakap dalam masjid. Kita yang bagi ruang untuk mereka. Padahal mereka semata-mata ambil kesempatan di atas kita, tuan-tuan. Saya benda ni cakap pada tuan-tuan berkali-kali. Dan tuan-tuan tengoklah apa yang saya cakap ni betul ataupun tidak. Masa akan menentukan nanti, tuan-tuan. Sebab benda yang saya cakap ini bukan saya cakap kosong. Quran cakap. Quran cakap. Seperti mana ayat yang saya sebutkan tadi dalam surah Muhammad. Ayat yang ke-35. Ayat ke-45. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad tadi. وَلَا تَهِنُوا وَأَنْتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ yatirakum a'malakum. Baik, kemudian habis dah di situ. Sabar yang pertama ialah sabar. Yang keduanya ialah redha. Bila anak mati, dua kena buat. Yang pertama sabar, yang kedua redha. Yang redha tu macam mana? Saya kata tadi, dah takdir Tuhan, saya redha. Tak nak saman, biarlah. Nak buat macam mana? Cikgu pun dah usaha macam-macam. Pihak kementerian pun dah buat macam-macam. Saya kata ini bukan kesalahan apa, ini takdir Tuhan. Ini bukan kecuaian, saya terima lah. Tapi tuan-tuan, bagi orang yang bukan Islam, dia tak ada benda ni. Sifat sabar dan redha dia tak ada. Sifat orang bukan Islam untung. Sebab tu saya tak suka bila reporter pergi temu bual dapat berapa UPSR tu, dapat berapa A. Saya tak suka. Bagi seorang lawyer, dia kira tu keputusan UPSR budak hak mati tu. Budak ni dapat 5A. 5A selepas dia masuk sekolah apa? Lepas ni dia masuk universiti apa? Lepas universiti ni dia dapat kelulusan apa? Lepas kelulusan ni dia akan dapat ijazah. Ijazah ni akan dapat kerja apa? Gaji dia sekian banyak. Dengan sebab dia mati, dia sudah gagal memperolehi sekian-sekian banyak untung. Jadi kami tuntut atas kerugian itu. Dia kira sampai budak tu besar, tuan-tuan. Itulah lawyer. Kita tengok lawyer bodoh tak? Dia kaji dia lebih, tambah budak tu pandai pula. Lagi dia buat. Mak bapak akan kerugian. Sebab budak ni kemungkinan kebarangkalian untuk menjawab jawatan besar. Sama ada ahli perniagaan ke, ahli ekonomi ke, ahli akademik ke. Gajinya besar. Dengan sebab dia mati lemah, budak ni telah rugi. Mak bapak dia rugi. Sekarang mak bapak dia tuntut kos kerugian itu. Jenuh bayar, tuan-tuan. Kira-kira 110 juta. Ngangah. Kita punya baiklah. Pi usah kepala dia. Sabar ni. Main menteri mana tak tahu, main peluk lah. Bau lengar pun lengar lah. Peluk dia sabang lah. Habis ni, tuan-tuan, dia buat. Tu yang saya katakan tadi. Bentuk tulisan itu mempengaruhi kita. Sebab tu orang Melayu pesan, berbuat baik berpada-pada. Jangan buat lebih-lebih sangat. Pesan Nabi kepada kita tu. Okey, buat baik. Orang Melayu sebut, buat baik berpada-pada. Jadi bila mati anak dan sebagainya, belum cukup umur, kita nak sebut apa? Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang sabar.
Kami sayang anak kami, tapi buat macam mana Allah lagi sayang, kami sabarlah. Mudah-mudahan Allah gantikan anak yang lebih baik daripada yang mati. Nak ganti apa Ustaz? Isteri saya ni kali terakhir boleh bersalin Ustaz. Doktor tak bagi bersalin tak? Rahim kena ikat. Pasal 3 kali bersalin semua buat tingkap. Doktor tak bagi dah mengandung Ustaz. Macam mana Ustaz? Sabar, nikah lain. InsyaAllah. Baik, yang kedua. Dengan sebab berkahwin, marah makcik belakang. Kata Ustaz ni nyampuk mai. Ya Ustaz, mai malam ni tidur bagus. Yang kedua, sebab berkahwin itu apa? Dengan sebab berkahwin, memecahkan akan syahwat. Ustaz, apa makna memecahkan syahwat? Saya dah kata dah pagi tadi, orang perempuan yang mandi junub kerana bersetubuh dengan suami dia, bila nak mandi, rambut tu memadai dia buat sanggul pun cukup lah. Buat sanggul pun cukup lah. Kemudian, apa benda tu? Cik Loman? Ha? Oh, bunyi benda speaker. Oh, tak ada bahaya. Tengok macam alien ni bunyi ni. Baik, jadi orang perempuan yang ni rambut dia panjang, rambut dia besar, rambut dia panjang, dia gulung saja buat sanggup cukup. Tetapi bila mandi haid, cuci daripada haid, dia kena buka rambut dia. Basahkan sehelai rambut, setiap helai rambut. Tapi kalau dia hadas besar kerana junub bersetubuh, memadai dia macam ni. Abdullah bin Umar kata, dah mandi junub pun kena buka. Siti Aisyah kata, lebih baik kamu suruh orang perempuan cukur rambut dia. Aku mandi dengan Nabi, tak pernahnya aku buka. Nabi tak larang pun. Sebab apa? Sebab mandi junub selalu. Mandi haid jarang-jarang. Mandi junub selalu. Kalaulah mandi junub selalu, takkan nak pergi rungkai. Saya dah kata dah tadi, tak sempat kering rambut tu, basah medang-medang. Sebab ada suami yang jenis syahwat ni yang kita dah baca ni. Kahwin itu tujuan dia memecahkan syahwat. Ada suami yang syahwat dia tak tahu, tak pecah-pecah. Seorang pun tak cukup. Tu masalah. Isteri ni kurus kering lah. Tu yang ada isteri pergi meminang. Dia pergi minang perempuan lain untuk suami dia. Bila orang tanya, kenapa kamu carikan isteri untuk suami kamu? Kalau kami hidup lah, kami jaga, tak pergi kahwin lain. Kamu dia pergi minang pula. Apa? Jawab isteri dia, aku yang menanggung. Aku tahu lah, kata dia. Letih dah, kamu tahu lah, kata dia. Sebab tu aku pergi minang. Itulah namanya, tujuan berkahwin ialah memecahkan syahwat, yakni menghilangkan syahwat. Sama ada pada perempuan atau laki-laki yang membimbangkan hatinya daripada hadir di dalam ibadat, dan lagi terpelihara daripada syaitan yang bertemu yang akan membawa kepada yang haram. Itulah tujuan berkahwin, memelihara syahwat. Bila kita bujang, tak kahwin, macam-macam benda boleh jadi. Macam-macam benda boleh rosak. Dengan sebab kita kahwin, hati jadi tenang. Semayang jadi tenang, ibadat jadi seronok, puasa jadi seronok, baca Quran jadi seronok, pergi haji dengan umrah pun seronok kalau bawa isteri dengan suami. Tuan-tuan pergi haji seorang-seorang tak seronok. Seronok juga, tapi tak seronok sangat sebab isteri tak ikut. Seronok juga pergi haji seorang-seorang dengan kawan-kawan, tapi tak seronok sangat sebab suami tak ikut. Lebih seronok kalau berdua. Berdua itu memang seronok. Kalau nak bergaduh pun dua-dua orang pun seronok. Seorang tak seronok, tuan-tuan. Jadi apa yang berdua ni memang seronok. Tuan-tuan naik kereta kalau ada isteri di sebelah, seronok, lebih seronok daripada bawa kereta seorang-seorang. Jadi seronok. Saat-saat berhenti singgah makan, saat-saat berhenti singgah makan. Seronok lah, seronok. Abang makan laksa? Okey. Habis makan jalan lagi setengah jam, abang, mi udang, abang, banjir, abang, banjir pula. Memang banjir, tuan-tuan, kawasan banjir. Mi udang banjir tu singgah. Lagi pi atas lagi, abang, laksa kuala, abang, laksa kuala pula. Seronok, cuba seorang-seorang, malas nak singgah, tuan-tuan. Singgah pun seorang, makan seorang, ambil aku balik terus. Dengan adanya isteri ni jadi seronok. Tengok tali besen menjadi seronok.
Tuan-tuan kalau tengok televisi cerita hantu seorang-seorang seronok. Tengok dapur sunyi, tengok sunyi lalat, tuan-tuan tutup TV no? Tapi kalau tengok dengan isteri seronok tak? Abang takut. Sabar, abang ada. Seronok tak? Seronok. Padahal nampak tak tuan-tuan, apa benda yang seronok bila dibuat bersama-sama jadi seronok? Itulah nama dia syahwat. Syahwat ni tuan-tuan kena faham, syahwat ni bukan seks semata-mata. Ada orang yang sebulan seks dia 4 kali je. Tapi isteri tak merungut, suami tak merungut, sebab benda lain lagi seronok. Makan sekali, minum sekali, tidur sekali, semayang sekali, semuanya sekali belakang. Kadang-kadang isteri jadi imam, kadang-kadang dia jadi imam, seronok je tu. Itu melampau lah tu. Isteri jadi imam kira teruk lah. Baik, kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang berkahwin maka sesungguhnya telah memeliharalah ia akan setengah agamanya. Kita ni kahwin je tuan-tuan, setengah agama terpelihara. Sebab tu kita kena seronok tengok orang kahwin. Sebab kamu telah mendirikan setengah agama. Mana lagi setengah agama ustaz? Setengah agama terdiri selepas berkahwin. Nak buat masjid, alhamdulillah. Siap saja masjid, alhamdulillah. Masjid baru kita dah sembahyang Jumaat dah. Oh, seronok tak? Seronok. Dah siap. Dah siap dah tu. Baru setengah. Setengahnya lagi mengaktif dan mengimarahkan masjid. Yang tu lah. Buat masjid senang. Ada peruntukan, ada tanah, ada tukang, ada pekerja, ada arkitek, jalan masjid. Ada duit, jalan, senang buat masjid. Tapi nak buat handle macam ni nak buat kuliah ni, tuan-tuan ingat senang tak? Buat masjid senang, nak buat kuliah ni susah. Nak panggil ustaz susah. Bukan sewenang-wenang kita boleh buat ceramah. Boleh buat ceramah, bukan sewenang-wenang orang dia datang. Berapa banyak orang yang buat kuliah maghrib, panggil ustaz je datang, orang tak datang. Kami dah buat lah ustaz, tapi orang tak datang ustaz, minta maaf ustaz. Macam mana nak bagi orang datang? Tuan-tuan ingat boleh main poster saja. Poster tulis besar-besar, penceramah Ustaz Kazim Ilyas, datanglah beramai-ramai. Dengan poster tu orang datang tak? Belum tentu. Orang datang tu dengan hidayah pada Allah. Allah pilih gerak hati orang datang. Nak gerakkan hati orang datang, salah satu caranya ialah doa. Doa, ya Allah, imarahkanlah masjid kami, ya Allah. Bagilah orang ramai datang, ya Allah. Ada masjid di sana, hujung sana, surau tu dapat kebenaran daripada Jabatan Agama mendirikan Jumaat. Masjid ni bantah masjid ni. Ada satu tempat saya pergi, bantah dekat Jabatan Agama, kami dah ada masjid, kenapa izinkan surau sana buat lagi Jumaat? Masjid kami apa lagi? Marah. Saya jumpa dengan AJK, pasal apa marah? Biarlah sana nak sembahyang Jumaat juga, penduduk ramai. Takkan kita ya. Masalah dia ustaz, bila buat sana sembahyang Jumaat, orang dah kurang sembahyang Jumaat di tempat kami, maknanya pendapatan kami dah kurang. Tabung Jumaat tu kurang. Oh gitu. Rupanya dia anjurkan sembahyang Jumaat sebab nak edah tabung. Itulah dia tuan-tuan. Orang macam ni nak takbir masjid, rosaklah masjid tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, naiklah surau banyak macam mana pun, naiklah masjid macam mana pun, kalaulah jawatan kuasa masjid tu maintain dia punya, tetapkan niatnya, bekerja sama, bersatu hati, insya-Allah tuan-tuan, orang tetap datang. Allah tetap suka, Allah tetap reda. Yang pentingnya ialah Allah reda. Jadi kita menjadi jawatan kuasa masjid, hendaklah buat satu kerja yang Allah reda, bukan manusia reda. Manusia reda, kadang-kadang Allah tak reda. Manusia reda, misalnya kita azan tak bunyi suara, memang manusia reda. Tapi Allah biarkan azan berkumandang, biarkan burung mendengar, pokok mendengar, manusia mendengar, yang di kedai mendengar, yang berjalan mendengar, yang menaiki motosikal kereta mendengar.
Kita buat juga sebab ini syiar, biarkan mereka mendengar. Tapi ada orang bantah, Ustaz, biarkan dia bantah. Janji Allah tak bantah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan pada kita. Serupalah dengan kita mengaji ni, biarkan mereka mendengar. Mereka tak datang, mereka punya pasal. Biarkan. Tapi biarkan suara-suara kita mengajar, mengalunkan ayat Quran, suara kita membaca hadis-hadis Nabi yang sahih-sahih, ayat Quran yang benar, masuk dalam telinga rumah mereka. Mudah-mudahan hidayah itu sampai dalam rumah mereka. Nanti di hari kiamat, bila Allah tanya dekat mereka, kenapa kamu tak mengaji, kenapa kamu tak faham Islam? Mereka akan kata, kami tak ada siapa beritahu. Kenapa tak ada siapa beritahu? Ya, kami tak pernah dengar. Kenapa tak pernah dengar? Tak ada siapa dengar. Bukankah dekat rumah kamu ada masjid? Takkan kamu tak pernah dengar ustaz mengajar? Tak dengar. Manusia di hari kiamat, tuan-tuan, dia akan lepaskan diri. Dia akan lepaskan diri dia daripada soalan di hadapan Tuhan dengan jalan apa? Dengan jalan dia kaitkan kita, dia kaitkan orang sini, dia kaitkan orang sini, dia salahkan orang sana, dia salahkan orang sini, supaya dia selamat. Itulah bandingan di hari kiamat. Anak akan salahkan bapak dia. Kenapa kamu tak sembahyang? Bapak saya yang tak ajar. Kalau bapak kamu tak ajar, kenapa kamu tak belajar? Pasal bapak saya tak ajar. Iyalah, kalau bapak kamu tak ajar kamu, kenapa kamu tak pergi belajar? Dia kan salah bapak dia. Dia kan salah mak dia. Dia kan salah jiran dia. Jiran saya pergi saja masjid, tapi tak ajak saya pun. Jiran pula kena. Oh, sudah. Siapa jiran kamu? Panggil pula. Betulkah kamu jadi jiran dia? Kamu tak ajak dia? Saya ajak dah sekali, dia tak mau. Sekali tu saya ajak dah, saya tak mau dah. Sakit hati saya, Tuhan. Selamat balik kamu. Tengok dia dah ajak, kamu yang tak mau. Yalah, dia ajak sekali aja. Ajaklah punya kali. Nampak tuan-tuan? Itulah di hari kiamat. Manusia ni akan nak lepaskan diri dia. Sopalah kita ni. Tuan-tuan, tuan-tuan jaga masjid, jaga surau. Mereka ni akan lepaskan tanggungjawab mereka pada kita. Kenapa kamu tak sembahyang? Kenapa kamu sembahyang tapi tak betul? Jawapan dia, saya tak ada ilmu. Pasal apa kamu tak ada ilmu? Pasal saya tak pernah dengar. Takkan tak pernah dengar kamu duduk kawasan masjid? Ada masjid tak? Ada. Tapi dia kata, saya tak pernah dengar suara pada masjid. Memang ada ustaz mengajar. Memang. Tapi saya tak tahu ustaz tu kata apa tu yang saya sembahyang tak betul. Padahal masa dia hidup dulu, dia komplain speaker tu bising. Speaker tu masuk rumah saya bising, saya tak tahan, saya komplain. Itu jawapannya yang betul. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak kira komplain puak-puak ni, memang tak boleh buat kerja kita. Sedangkan kita sebenarnya nak tolong diri kita dan tolong diri mereka. Aku pasang macam ni, tujuan dia aku selamat di hari kiamat. Allah tak soal aku, kamu pun tak soal aku. Dan aku buat macam ni supaya kamu dapat ilmu, supaya kamu tidak dipersoal di hari kiamat. Nak dapatkan benda ni tuan-tuan, kena berani. Sebab kita hidup atas dunia ni tak lama. Biar sebelum kita mati, kita berjasa pada diri kita, berjasa pada masyarakat, berjasa pada Allah Ta'ala dengan jalan-jalan yang kita duduk sekarang ini. Jangan takut di dalam nak menyampaikan ilmu. Baik, kata Nabi, diriwayat daripada Jabir. Saya kata dah, Jabir tadi berperang dengan Nabi 19 kali. Jabir bin Abdullah ni 19 kali ikut berperang dengan Rasulullah. Bahwasanya Nabi SAW melihat akan seorang perempuan. Maka lalulah ia kepada isterinya Zainab, maka keluarlah ia pada halnya, berkata ia, bahawa sesungguhnya perempuan ini apabila berhadap ia dalam rupa syaitan, maka apabila melihat seseorang kamu akan perempuan, maka berkenan kamu, maka hendaklah seseorang itu menjimak akan isterinya, maka bahawa sesungguhnya ada pada isterinya itu sama dengan apa yang ada pada perempuan yang dia lihat. Satu hari Nabi keluar daripada rumah. Bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi tengok seorang perempuan. Bila Nabi tengok perempuan ni, Nabi patah balik dekat isteri dia yang bernama Zainab. Nabi ajak Zainab tidur. Selesai tidur dengan Zainab, Nabi keluar. Nabi kata pada para sahabat, kamu ni kalau jumpa orang perempuan, syaitan akan hiaskan dia supaya kamu tertarik pada dia.
Janganlah kamu tertarik pada mereka. Baliklah kamu pada isteri kamu. Apa yang ada pada isteri kamu, ada pada perempuan itu. Ni Nabi pesan. Kita hari ni bila tengok perempuan menarik, apa kita kata? Kita kejar. Ni cerita pendekar Bujang Lapuk. Tengok cikgu Rus balik mengajar sekolah dewasa. Berapa punya cantik dah. Kita kejar. Kejar. Cikgu Rus tapak, depa tapak. Cikgu Rus gustad, depa gustad. Cikgu Rus lari, depa lari. Lalat sampai pendekar mustad. Nampak tak tuan-tuan? Kita hari ni kan ada isteri di rumah. Dah ada, dah sudah. Tapi yang ni Ustaz lawa, Ustaz lawa. Tapi sama je dengan isteri yang ada di rumah. Tapi yang ni kurus Ustaz, sama je. Nak bagi isteri kurus senang je. Minta dia kencing manis, insya-Allah dia kurus. Carilah jalan. Apa masalahnya gemuk kurus? Gemuk tu tanda kita bagi makan isteri kita cukup. Syukur pada Allah. Kamu betul syukur apa? Masa bujang dulu kamu pinggang 24. Sekarang 44. Alhamdulillah. Menunjukkan abang bagi makan. Patut kamu bangga dengan mak kamu. Tengok mak cek gemuk sekarang. Suami cek bagi makan cek banyak. Itu betul. Apa masalah kita? Tapi masalah kita sekarang ialah tak mau ikut yang Nabi punya. Bila tengok satu perempuan yang isteri orang pun kita minat. Cari jalan macam mana nak pergi bercerai isteri orang supaya aku boleh ambil dengan dia. Yang ni satu perempuan tanya, saya nak kata perempuan ni lawa, kira lawa kan, lawa perempuan ni. Bila saya ni jenis alim, tunduk je. Habis-habis ceramah dia main jumpa, Ustaz, ya saya ni ada masalah Ustaz. Oh, bukan orang sini ke? Salah apa tak? Masalahnya Ustaz, suami saya nak menikah dua. Oh, bagilah. Akak tak setuju ke? Akak bagi dia nikah dua, bagilah, bagi. Tapi masalah dia nak ceraikan akak. Pasal pun nak ceraikan akak pula. Pasal nak nikah dua. Akak bagi tak? Bagi. Abang nikahlah dua. Tak apa abang nikah dua. Abang bagi dekat isteri muda tu 6 hari. 6 malam. Saya semalam cukup. Punya baiknya. Tapi suami tak mau Ustaz. Dia nak cerai saya juga. Pasal apa dia nak cerai dengan akak? Pasal dia kata dia dah janji dengan betina tu. Kalau aku nikah denganmu, aku cerai bini aku. Pasal apa dia janji macam tu? Sebab betina tu pula dah minta cerai dengan laki dia. Aku minta cerai dengan laki aku, mu minta cerai dengan binimu. Bila kita dua-dua janda, jangan duduk kita menikah. Jadi dia dah minta dengan cerai dengan laki dia cerai lah. Sekarang dia nak ceraikan saya pula sebab dia nak kahwin dengan janda ni pula. Boleh ke Ustaz? Allahu Akbar. Dah dia tak mau dengan akak-akak cerai-cerai pi lah. Lambok dia orang lain. Anak berapa? 3. Yang paling tua berapa? 18. Tapi saya nak dekat dia lagi Ustaz. Dah dia tak mau kat akak. Tapi dia kata Ustaz, dia kata kalau kita cerai dulu, lepas tu abang kahwin dengan janda ni, hanya dengan kahwin dengan orang lain. Kok bercerai abang dengan janda ni, abang merujuk dengan hang balik. Oh, jahatnya suami ni. Dia boleh main cuk-cuk pula. Saya kata akak, kita ni nak biar pada orang yang nak kita. Kalau kita nak pada orang, orang tak nak kita, itu namanya terhege-hege. Kita ada nilai kak. Senang je kak. Kalau orang tak mau dekat akak, sudah. Sudahlah abang pergilah menikah dengan dia. Saya dah kata dah jangan ceraikan saya izinkan abang kahwin lain. Abang nak ceraikan saya juga, pergilah abang. Saya pun tak mau kat abang lah. Saya nikah dengan orang lain berlambak lagi. Tak apalah, saya pegang cakap Ustaz lah. Bila nak pergi mahkamahnya? 18 hari bulan. Pilih cerai elok-elok. Siapa yang nak pergi nama tuan-tuan? Melecuk lah. Tunggu lagi 4-5 bulan lagi selesai masalah. Apalah hari ni suami ni tuan-tuan jadi macam itu. Kalau kamu nak kahwin pun kahwin dah. Dah isteri bagi, yang duk cerai dia pasal apa? Lupakah kita waktu kita susah hidup dengan dia? Waktu kita kerja tak ada hidup dengan dia? Lupakah kita waktu kita ada bantal 2 biji, pinggan 2 butir, dia yang duk tolong kita, duk masak dekat kita? Lupakah? Bila kita dah senang kita tolak dia sebab kita jumpa yang baru,
Yang baru tak pernah rasa susah macam dia rasa susah. Yang baru ni tak pernah rasa duduk rumah sewa, sekarang kita duduk rumah sendiri. Yang baru ni tak pernah rasa pergi kerja naik motor dua-dua orang, lenjun basah dalam hujan, sekarang dah pakai kereta. Dengan senang-senang hang buang yang lama, yang hidup susah dengan hang ni. Tak kena, tuan-tuan. Lain kalau isteri tu lawan, derhaka, curang, jahat, kita boleh terima. Ni isteri dia baik, apa sebab kita nak buang dia? Makruh perbuatan demikian. Kadang-kadang boleh bawa berdosa. Dia berhati-hati banyak. Nabi pesan kepada kita, kalau kamu berjalan, kamu tengok satu perempuan, kamu bernafsu, bersyahwat dengan dia, tutupkan pandangan kamu, balik ke rumah kamu, tidur dengan isteri kamu, supaya padam ingatan kita pada perempuan yang kita tengok tadi. Dan sebab itu juga orang perempuan, bila suami berhajat, janganlah lawan. Lekah, pah, mari lekah. Apalah abang ni siang-siang pun nak. Isteri pula macam tu pula. Hak tu dia marah pula lah. Dia tak tahu suami dia nampak apa, dia mana dia tahu. Suami dia pergi Giant ke Tesco ke, dia nampak, kita tak tahu. Kau punya laju, motor ni bawa lampu merah pun langgar, tuan. Polis trafik hambat lantok lah. Kita tak tahu. Bila sampai di rumah, panggil isteri buat dia. Cepat apanya orang tu masak ni. Cepat. Tinggal dulu api tu, padamkan dulu api suami. Lepas padam, pilah masak balik. Sebab tu Nabi kata, kita baca dah, kalau suami minta, walaupun atas unta naik pun bagi. Walaupun tengah naik unta sekalipun. Bukan projek atas unta, bukan. Unta pun ni dapat hal lain macam pun ni. Unta pun naik menggeliat, apa buat ni? Kenalah turun pada unta tu. Bandingan dia, kalau kita sibuk macam mana pun, berhentilah sibuk tu, selesaikan masalah ni. Bukannya tuan-tuan naik atas motor tu, suami berhajat, aku berhajat pula lah nak weh. Suami masuk ledak lepas sawit jalan elok, tuan-tuan, jangan. Maksudnya kalau sibuk macam mana pun, bagilah. Sebab kita tak tahu apa yang suami nampak di ofis dia, di kelang dia, di tempat kerja dia, tepi jalan dan sebagainya. Dan riwayat ni lagi, dan kata Nabi lagi, dan kata dia, dengan jimat kepada isteri yang halal, dengan kita berjimat dengan isteri yang halal kerana syahwat kepada perempuan yang ajnabi, itu adalah daripada syaitan. Dan dengan sebab jimat akan isterinya yang halal itu, hilanglah syahwat syaitan. Yang kita duduk berjimat, yang kita duduk tengok orang perempuan lain itu, namanya syahwat syaitan. Syaitan yang duduk hias. Bukannya lawa pun, tapi buat saya syaitan hias. Orang perempuan duduk minat pada laki-laki ni, bukannya segak sama laki-laki itu. Daripada Januari sampai Julai, 56,000 yang masuk ke Malaysia. Awang hitam ni, ya, awang hitam 56,000, entah punya ramai. Bola-bola ampang banyak. Segak lah, tuan-tuan. Rambut botak, rambut kerinting, karak rapat, kulit, tak nak bayang lah. Bibir ni, ya Allah, jalan tengah malam cerah mata, lambat mata. Tapi pasal apa anak-anak gadis kita cukup minat? Sampai boleh tidur sekali, boleh belah mereka. Pasal apa? Jawapannya ialah syahwat syaitan. Syaitan yang duduk pada pemuda-pemuda ganteng tadi, bagi nampak tegak badan. Bila berjalan dengan mereka tu rasa bangga. Tengok pula negro tu berdiri sebelah orang Melayu. Budak Melayu tu hat lengan dia. Bangga. Yang Melayu pun rasa kecil, kerdil dia rasa dia. Siapa yang bagi jadi macam tu? Setan. Tu bukan suami aku. Ni bukannya suami kita. Kenapa yang aku nak jalan dengan dia? Setan bagi seronok, rasa bangga. Bila keluar dengan laki-laki macam itu, keluar dengan perempuan macam itu, setan rasakan seronok, bangga, rasa kembang je muka-muka. Demikianlah kata-kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Ali, daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah ia daripada Zuhad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada ulama mereka itu, bahawa sesungguhnya adalah mereka berbuka puasa dengan jima' dahulu daripada makan makanan.
Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, bila puasa, bang saja bukan makan kurma, pergi tidur dulu. Tu cara buka puasa. Habis tu Ustaz dia baca tak? Baca niat nak Ustaz. Allahumma laka sumtu. Tak ada lah tuan-tuan. Dia baca doa lain pula. Punya kuatnya nafsu mereka. Dengar orang bang aja. Asal Allah yang jalan tu. Subhanallah. Kalau kita ni dah buat semua dah, kurma, nasi, ayam semua tak atas meja. Mak pak tak ada, tinggal anak-anak. Kak tanya kat adik dia, mana ayah dengan mak man? Tahu nulah milih tak keluar dengan siapa. Tak mau buka puasa kan dia orang dah bang lah. Mereka buka dah dengan jalan lain. Boleh tak? Boleh. Jadi tak ada sunat Ustaz, tak buka kurma. Mereka buka cara lain lah. Boleh tak? Boleh. Kemudian kata dia lagi, dan ada pula yang berjima dengan isterinya sebelum sembahyang maghrib. Tengah-tengah orang duk bang tu berhajat pula. Selesaikan hajat dulu. Kemudian mandi junub, kemudian baru sembahyang. Kenapa? Kerana yang demikian itu menyelesaikan hati bagi berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Serupa kita lah, makanan dah siap, dah orang azan, pergilah makan dulu supaya sembahyang nanti khusyuk, tak teringat pada makan. Serupalah nak sembahyang maghrib, isteri pula tak macam mana, terlondeh pula dah kain ke apa ke, berhajat pula, tinggallah dulu, pergi selesai dulu, lepas tu mandi, pergi sembahyang lagi. Boleh tak? Boleh. Sama lah tadi, janji masa kamu sembahyang khusyuk pada Allah. Ini tengah nak angkat takbir, duk tengok sebelah tu, macam mana nak khusyuk? Isteri pula cakap, sampai cepat tak dapat, sembahyang pun laju je tuan-tuan. Lagi huru-hara tuan-tuan. Baik, adalah Syekh, tuan-tuan baca ni, Junaid Al-Baghdadi. Tuan-tuan cuba bayang nama dia cukup, Junaid Al-Baghdadi. Bunyi Baghdad pun takut. Junaid Al-Baghdadi. Tuan-tuan boleh besar, bayang tak besar mana badan dia? Kalau Junaid Al-Kemensahi, boleh bayang dah, kecil je kan, boleh bayang dah. Kemensah Al-Kerinci, memang boleh bayang lah. Junaid Al-Keramati lagi ya, mesti halusnya orang dia. Tapi kalau sebut Junaid Al-Baghdadi, Allah, ragam badan dia besar. Kata Junaid, aku berkehendak pada berjima itu seperti aku berkehendak pada makan dan minum. Aku nak kepada jima ni, kata dia, macam aku nak pada makan. Sak-sak nak makan, sak-sak nak makan. Maka isterinya itu seperti makanan tu dia. Saat lagi dia cicah sana dengan ulam dengan sampai ngap, saat lagi dia gau nasi, dia makan dengan lauk, saat lagi dia cubik sana, saat lagi dia macam makanan, kata Junaid. Dengan sebab itulah, kata dia, menyucikan hati aku daripada was-was. Serupalah aku makan, bila aku makan perut aku kenyang, bila perut aku tak meragam, tak lapar, senang aku sembahyang. Tapi kalau perut duk meragam, dia duk teringat nak mengaji pun payah. Dan daripada kerana itulah menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap seseorang melihat akan perempuan, maka ingin ia kepadanya bahawa menjima ia akan isterinya, kerana yang demikian menolakkan was-was. Jadi mana orang yang ada isteri, bila duk teringat pada perempuan lain, jawapan dia senang aja. Pergilah balik dan campurlah isteri. Pergilah campur. Masalah, Ustaz, saya nak balik ke mana Ustaz? Isteri saya tak ada. Kalau tak ada, menikah. Macam mana saya nak menikah Ustaz? Umur saya baru tingkatan 1. Duk dia hafal Quran. Ini duk nganga dengar ni. Laju ni abang kita ni. Yang mana dah mampu, pergilah nikah. Selesaikan masalah. Tambah-tambah yang ada makwa. Ya, yang ada makwa. Duk tulis SMS lebih banyak daripada duk tulis hadis. Duk teks SMS tu lebih banyak daripada duk baca Quran. Makwa saja, sak teriak, sak bergaduh, sak baik balik, sak menangis. Pergilah menikah. Pening pula kita tengok dah. Tu dia seronok, dia enjoy. Itu baik dengan makwa tu. Waktu mak bergaduh, dia pun bergaduh sekali. Kita pun nak pening tengok dah. Kita kata, man, menikah lah man. Aku tengok teruk lah. Kalau anak kita pun ada macam tu tuan-tuan, duk telefon ni bergayut daripada berdiri sampai tidur.
Dia telefon makwa dia, pakwa dia berdiri. Duduk atas kursi. Last sekali berbaring tidur. Suruhlah dia menikah. Hara. Kita tengok anak dara kita, anak perempuan kita, anak laki-laki kita naik motor ni tak berhenti dah. Jalan siang malam, pagi petang. Ambil mereka bagi menikah. Takut rosak hampa berdua ni. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas katanya, khairu hadhihi ummah aktsaruha nisa. Bermula yang terlebih baik umat ialah yang terlebih banyak isteri. Ni saya tak kata ni yang kata ni siapa ni? Abdullah bin Abbas. Manusia yang baik ialah manusia yang banyak isteri. Apa maksud hadis ni? Apa maksud kata-kata ni? Yang pertama, bukan semua orang layak menikah 2-3. Yang layak menikah 2-3 mesti mampu. Umat yang terbaik ialah umat yang banyak duit. Sebab dia banyak duit, dia mampu menikah. Apa lagi syarat nak menikah 2? Syarat nak menikah lebih daripada seorang mesti alim, banyak ilmu. Dengan dia banyak ilmu, dia boleh kontrol isteri-isteri dia, didik isteri dia. Bila Abdullah bin Abbas kata manusia yang terbaik ialah manusia yang menikah banyak, umat yang terbaik ialah umat yang menikah banyak, gambaran dia ialah orang yang menuntut ilmu. Orang nak menikah 2 ni kena ada ilmu, tuan-tuan. Yang jadi rosak poligami ni pasal dia tak layak menikah 2, tiba-tiba dia gatai nak menikah 2. Dia kaki dandut, dia kaki kelak malam, jumpa dengan GRO, jumpa dengan orang perempuan, dia menikah 2. Bila menikah 2, bermulalah kehidupan huru-hara. Akhirnya masyarakat pun membenci menikah 2. Cubalah dia belajar agama. Bila dia belajar agama, dia faham tentang tanggungjawab. Dia faham tentang konsep keadilan. Dia faham tentang konsep nafkah, kewajipan suami, hak-hak isteri. Dia akan kahwin dengan isteri-isteri dia dan memberikan keadilan. Maka itulah laki-laki yang terbaik. Dan kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang sangat inginnya kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin. Siapa-siapa yang dah teringin pada perempuan, tetapi belum lagi mau kahwin, sebaik-baiknya pergilah kahwin. Pergilah kahwin. Makwa dah ada, tunang dah ada, girlfriend dah ada, pergilah kahwin. Dan lagi pula barang siapa yang sangat kuat syahwat kepada perempuan, maka terpelihara, tiada terpelihara syahwat itu, yakni tiada pecah dengan seorang isteri, maka sunat ia beristeri lebih daripada seorang hingga 4 orang. Kalau dah kahwin, seorang pun tak mampu, tak cukup, isteri pun tak tahan, maka boleh dia kahwin lebih, dipersilakan. Sebab itu tuan-tuan, Islam membenarkan kahwin lebih pada seorang. Sebab apa Islam membenarkan? Sebab ada manusia yang jenis macam ni. Yang jenis ni. Dia bukan makan kopi ke apa kan, dia tak makan. Ginseng tak makan, apa seng pun tak makan. Tak tahu dia jenis apa tau. Saya tengok jadi, tengok. Yang ni yang datang jumpa isteri mengadu dengan saya, minta saya buatkan suami dia bagi lemah sikit. Tolong ustaz, saya dah tak tahan ustaz. Apa hal ni, gajok gatut ustaz. Minta saya buat. Saya kata syukurlah kau, orang lain langsung tak sentuh. Masalah saya, dia terlebih sentuh lah ustaz. Kerja lain tak boleh buat, layan dia je. Pahala kau, sabarlah dia banyak. Kalau kau tak tahan, bagi dia menikah. Sekali lagi akak minta dia bagi tak kuat, sebab tak kuat sungguh macam mana? Bagi dia menikah lah. Itu dia tak nak tu. Kalau tak nak, tahan je lah. Sabarlah dia banyak. Ada pula yang datang jumpa saya, ustaz tolonglah ustaz, suami saya langsung tak mahu ustaz. Pening kepala tuan-tuan. Macam mana kalau tak mahu, bagilah mahu. Dah jenuh ustaz, tak mahu ustaz. Ya Allah, boleh tak akak minta cerai ustaz? Suami akak dah tak sentuh akak. Betul ke? Saja dia tak mau sentuh ke? Dia tak boleh sentuh. Dia tak mau dah. Apa pun tak mau dah ustaz. Nafsu dah tak ada. Apa dah tak mau. Ada hak untuk akak minta cerai. Akak dah dapat uang ke? Belum. Tak ada lagi. Dosa. Tapi mana nahan ustaz, nengok je. Kalau gitu, pergilah jawab agama, minta lah. Dan isteri kalau dah minta macam itu,
tuan-tuan yang dah tak ada semangat ni, cerai kalah dia. Pergilah dia bina hidup dengan orang lain pula. Pasal kita dah tak boleh. Di antara tujuan kahwin itu, di antara tujuan kahwin sebab itu. Kalau itu tuan-tuan tak boleh bagi, apa makna kahwin lagi? Salah dia, Ustaz, dia kenapa? Ustaz, saya menyakit, Ustaz. Saya kerja manis, Ustaz. Habis tu macam mana? Dah sakit. Kena terimalah hakikat. Jadi isteri tu jahat lah, Ustaz, minta cerai. Tak jahat, sebab tu hak dia. Hak dia. Kalau abang tak bagi hak itu, abang dosa. Bukan saya tak nak bagi. Ustaz faham tak? Saya sakit. Tak kira lah sakit tak sakit pun. Itu hak dia. Saya tak nak ceraikan, lantak je lah. Abang berdosa. Biar berdosa. Nama kata cerai. Tidak, Ustaz. Saya ada harapan untuk pulih balik. Kalau gitu, pulihkanlah. Bagi tempoh. Sabarlah lagi 3 bulan. Abang buat treatment. Refreshing balik. Tengoklah mana-mana tempat yang patut. Dia kena ada usaha. Ya, selalunya orang perempuan, kita ni orang lelaki-lelaki je duk komplain isteri tak layan dah, isteri tak tengok lah. Padahal kita ada tengok isteri kita. Jangan hanya kita nampak pada diri kita aja, sedangkan isteri kita pun mempunyai hak-hak dia lagi tu. Baik, dan kata dia, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang sangat ingin berkahwin, dan demikian lagi jika tiada terpelihara syahwat itu atau pecah syahwat, dan tidak tetap hatinya dengan segala isterinya yang ada padanya, maka sunat digantikan dengan isterinya tadi. Ustaz, saya dah kahwin 2 orang. Bila saya kahwin 2 orang, Ustaz, tak boleh selesai juga masalah, Ustaz. Maka boleh kalau tuan-tuan ceraikan isteri tadi, ganti pula dengan isteri lain. Boleh? Tak boleh, Ustaz, saya tak tahu, Ustaz. Boleh minta cerai, boleh bagi cerai. Cerai. Sebab tu dalam fiqh ada beberapa jenis manusia yang boleh bercerai, tak berdosa. Contoh, bila dia kahwin, tengok-tengok suaminya tidak mampu memberi nafkah batin, isteri berhak minta cerai. Ataupun suami ni bila kahwin dengan isteri, tengok-tengok ada benda yang menghalang di kemaluan isteri, ada tulang ke apa-apa, boleh bercerai. Ataupun bila dia kahwin dengan isteri dia tak mampu layan dia, boleh dia ceraikan isteri dia untuk kahwin dengan orang lain. Tak salah. Sebab itu hak. Jadi tuan-tuan, bila tengok orang bercerai di mahkamah, keluar dalam paper, jangan tuan-tuan kata buruknya perangai, apa cerai ni. Kita tak tahu apa masalah dia. Kita tak tahu, mungkin isteri dia tak layan, mungkin suami dia ganas sangat, mungkin suami dia seksa dia, mungkin suami dia tak layan dia, bercerai. Malah kata dia di sini, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali sangat banyak berkahwin, sehinggalah ia berkahwin lebih daripada 200 isteri. Isteri dia saja 200 orang. Kenapa ramai sangat, Ustaz? Sebab dia pun nak tumpang ambil daripada zuriat cucu Rasulullah, nak jadi ahli keluarga Rasulullah. Di Kedah kemarin ada orang tanya saya, Ustaz, golongan Said tak layak ke dapat korban? Sebab apa tak layak? Sebab dia keturunan Nabi. Mana kamu tahu Said keturunan Nabi? Mereka cakap Said Habib. Balon je lah. Apa keturunan Nabi lagi? Tak ada lah makan. Sebab dia kata takut kalau gitu zakat pun jangan ambil lah. Susah semekin ni amat. Nama Said. Kamu miskin je? Ya, susah lah. Kamu Said je? Ya, susah. Dia minta zakat. Kamu tak layak dapat zakat. Kamu Said. Oh, jenuh lah tuan-tuan. Mampu gitulah hamba Allah. Bagilah korban dekat dia, bagilah zakat pada dia. Sayyidina Hasan kahwin 200 isteri. Kadang-kadang dia berkahwin 4 perempuan dengan satu akad. Dan terkadang-kadang dia menceraikan isterinya dengan sekali talak pada satu masa, dan digantikan dengan isterinya yang lain pada masa itu juga. Tu dia. Aku terima nikahnya, Limah binti Leman. Aku terima nikahnya, Limah binti Leman, Limah binti Limas, Limah binti Lemah. Semuanya Limah belakang.
dengan mas kahwinnya RM80 setiap seorang tunai, sah nikah. Boleh? Aku menikah dengan Limah, aku terima nikahnya Limah binti Lemon, Halimah binti Lemas, Halimatun binti Limas, dan Halimah binti Poyo. Mas kahwinnya RM80 tunai, sekaligus 4 orang, sah. Kahwin 2 bulan, aku ceraikan kamu 4 orang isteri aku ni serentak, talak satu semua, balik 4 orang dah tunggu dah, aku terima pula nikahnya Rafi'ah, dia 4 orang pula, sah tak? Sah. Ya Allah ustaz, buat yang teruk sangat ustaz, nak buat macam mana ni? Kita dah baca ni, Sayyidina Hasan dia ceraikan 4 orang sekaligus, dia menikah baru 4 orang pula sekaligus. Tak ada gaduh ustaz, tak ada gaduh, sebab masing-masing nak zuriat jadi cicit Rasulullah. Aku mengandungkan cicit Rasulullah, jadi kan tu ya bersepa, berselerak, jadi macam-macam gelaran mereka ni. Tumpangnya itulah, nak ambil berkat itu. Adanya kita ni dapat zuriat, ambil daripada zuriat Nabi. Kalau orang alim soleh pun disuruh, apatah lagi kalau keturunan Nabi Muhammad. Baik, Mughirah bin Syu'bah beristeri 8, beristeri 80. Ada lagi 80 pula, 80 perempuan. Dan adalah di antara sahabat Nabi yang ada baginya 3 isteri dan 4 isteri, dan ada seorang yang ada 2 isteri. Demikianlah yang tiada terhingga mereka itu, kerana yang dikehendaki dengan membanyakkan isterinya dan menyediakan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat dan menetapkan hati. Dan diingatkan pada tuan-tuan, makan ubat mengikut kadar sakit. Saya tadi, Ustaz Zuhair ambil saya di hotel tadi, sampai di bawah dia buat keluar beg plastik dia, ubat, yang ni 2 biji, yang ni 2 biji, yang ni biji, yang ni 2 biji. Ambil air, minum, makan ubat. Pasal apa yang banyak sangat? Pasal penyakit dia banyak kan? Macam tuan-tuan tak ada penyakit sikitlah ubat dia. Ustaz Zuhair sakit dia macam-macam, pinggang, lutut, kaki, semuanya sakit, kepala pun sakit, duk fikir masalah orang, maka ubatnya pun banyak, pasal sakitnya banyak. Tuan-tuan tak ada penyakit, ubat apa? Tak makan ubat lah, tak ada sakit, makanlah ubat. Tak ada sakit, nak makan apa? Itulah dengan isteri, kalau sakit sikit, sebiji ubat. Sekarang ni nafsu tuan-tuan kuat lah, kira okey lah Ustaz, sofa sugut lah, tapi taklah melampau sangat nak tu Ustaz, seorang cukup, sakit kamu sebiji ubat je. Tapi kalau sakit kamu teruk, saya Ustaz, yang isteri saya ni pun saya pun dah naik kesian dah Ustaz. Pasal apa? Saya ni jenis tak tahu Ustaz, keturunan saya memang orang panggil tu orang rimau Ustaz, memang tu kadang-kadang saya kesian kat kamu sakit teruk, pergilah makan 2 dos, 2 biji, 2 kapsul, supaya kuat tu penyakit. Makin kuat penyakit, makinlah ubat dia kuat. Makin banyak penyakit, makin banyaklah ubat dia. Kamu sekarang ni dah kuat nafsu kamu, tambah lagi, jangan bagi seksa isteri kamu tu. Salah dia Ustaz, isteri saya terseksa tapi dia tak nak bagi saya menikah lain. Saya tu salah saya tu, ceraikan dia, tu nikah orang lain. Dia tak terima kamu menikah 2, sedangkan kamu ada hak, nafsu kamu kuat, bulan puasa pun tak puasa, benda layan nafsu ni. Isteri pula tak bagi menikah lain, tinggalkan dia, pergi menikah lain yang boleh terima hakikat menikah 2. Kamu ni nafsu kuat, dengan orang Melayu kamu tak padan, pergi cari negro tengok. Lawanlah dengan minah-minah negro tu, itulah tandingan kamu. Menung tuan-tuan, ngangok tengok. Jadi itulah bentuknya, makin kuat nafsu, ubatnya pun makin kuat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita faham daripada sini tujuan-tujuan kahwin. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, kita nak mengaji ni, nak bagi maintain kelas kita, nak bagi ramai orang datang, kena sokongan banyak. Sebab tu saya seronok hari ni pengurusi kita, Datuk Wan pun ada, AJK pun ada. Kadang-kadang setengah program jawatan kuasa tak ambil campur, dia tak ambil peduli. Jadi macam mana kelas tu nak bertahan lama? Jadi jawatan kuasa kena ambil berat, ambil tahu.
Setakat ni surah kita alhamdulillah boleh jalan. Yang kedua, nak bagi orang ramai ni tuan-tuan, kena korban banyak. Semangat korban. Cuba tengok lembu. Lembu tu sanggup dikorbankan. Janji manusia yang datang makan semua dapat pahala. Darah dia keluar, dia sakit, akhirnya dia mati. Darah dia menyucikan dosa orang. Setiap bulunya dapat pahala pada orang yang korban, orang yang sembelih, orang yang lapar, orang yang makan. Itulah nama dia pengorbanan. Susah untuk orang senang. Termasuklah susah ni kadang-kadang tuan-tuan, kita dah ada panggilan kita dah ada handphone. Cara paling mudah sekarang nak bagi tahu ialah SMS lah. Saya pun dapat SMS Ustaz Zuhir ni, adalah dimaklumkan kuliah Ustaz Kazim hari Sabtu. Saya pun dapat. Ini rajinnya dia hantar. Tapi masalah dia tuan-tuan, hantar dia tu free ke percuma? Ke bayar ke kena duit? Mesti bayar. Apa salahnya kita pula forward pada orang lain? Forward. Hantar pada orang lain pula. Tolong dia. Itulah kaedahnya. Ya, supaya kita sama-sama menghargai, sama-sama membantu, menolong, supaya perjalanan majlis-majlis ilmu kita ni berjaya. Ataupun tuan-tuan pergi beli prepaid card dekat Ustaz Zuhir ke, nah Ustaz, saya top up dekat Ustaz untuk mesej saja. Ustaz ni memang mengajak, Ustaz ni memang mengajak, Ustaz buat aja. Sebab kita sekarang dah canggih. Tadi saya sebut pada Ustaz Zuhir, kalau boleh ambil nama peserta-peserta kuliah kita ni, nombor telefon dia. Simpan. Saya di sekolah saya Al-Barakah. Setiap pelajar-pelajar kami ambil nombor telefon. Bila ada program, kami hanya hantar semua. Hantar semua. Okey, petang ni, malam ni, esok ada kuliah, besok ada forum, besok ada ini. Akhirnya orang datang ramai. Ini kalau boleh tuan-tuan, kita buat unity begitu. Jadi bagi nama pada Ustaz Zuhir, Ustaz kalau ada apa hubungi kami Ustaz. Apa program pun, korban ke, ceramah perdana ke, qiyam mulai ke, tolong. Dan janganlah tuan-tuan tolong baca saja. Tolonglah sebarkan. Dan janganlah tolong sebarkan. Bagi pada Ustaz Zuhir ke, bendahari masjid ke, ini duit untuk beli prepaid ke apa, top up ke, untuk hantar SMS. Supaya lagi berjalan kuliah. Semuanya itu memerlukan kepada pengorbanan. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu sahaja kuliah kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi faedah-faedah berkahwin pada kuliah yang akan datang. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.